Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anudiana binti Yutafi, PID 18059. Okey, hari ni saya nak bentangkan topik berkenaan yang saya pilih, fahaman Jabariyah. Okey, aliran Jabariyah ni, fahaman Jabariyah ni merupakan salah sebuah aliran pemikiran yang terawal dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam. Ia merupakan aliran yang menjadi lawan dan saingan kepada aliran Qadariyah. Okey, walaupun aliran Jabariyah ni telah hilang, tapi pengaruh dia dan pemikirannya masih wujud dan berkekalan dalam pemikiran umat Islam pada masa kini. Aliran Jabariyah ni muncul pada akhir zaman pemerintahan Bani Umayyah sebagai hasil daripada persoalan agama yang berkait rapat dengan siasat Islam, iaitu sistem politik Islam. Ayat pertama sampai ayat ketujuh kita bawa dalam kehidupan kita. Ada ayat akidah dan ada ayat amalan. Nampak? Di antara ayat akidah, iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Maka menafikan puak-puak Jabariyah. Puak Jabariyah ni puak Islam kok, tapi sesat. Nama Islam cakap benda sesat. Kalau kita semayang, puasa, zakat, tutup aurat, buat baik, tak guna juga. Kalau Tuhan tetap dah kita masuk neraka, orang yang dengar pun, oh betul juga. Kalau kita baik, kita jadi jahat, enjoy. Sebab kalau kita jahat sekalipun, kalau tulis dah ahli syurga, masuk syurga juga. Jadi hak mana nak buat? Buat jahat, buat baik? Buat jahat lah. Seronok duduk dalam dunia. Ini Jabariyah. Nampak? Jabariyah dalam api neraka. Ini contoh zaman dulu. Zaman sekarang tak payah tulis Jabariyah. Bila kita pegang gitu, itulah Jabariyah namanya. Gitu juga. Okay, apa itu Jabariyah? Okey, nama Jabariyah ni diambil berasal dari Yabara, bererti memaksa ataupun terpaksa. Menurut Syahrastani, Al-Jab tu bererti meniadakan perbuatan manusia dalam erti sesungguhnya dan menyandarkan sesuatu itu kepada Allah. Menurut fahaman ini juga, manusia ni tidak ada kuasa atas sesuatu perkara. Kerana itu, manusia tidak dapat diberi sifat mampu. Yang dikatakan Jam bin Safwan, manusia ni terpaksa atas perbuatan-perbuatan dia tanpa ada kuasa kudrah, kehendak, iradah, pilihan, iaitu bebas ikhtiar. Jam bin Safwan ni juga mengatakan Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia tu sebagaimana perbuatan Tuhan atas benda-benda yang mati. Memang dalam aliran ni, sebagai dijelaskan Harun Nasution, terdapat fahaman bahawa manusia ni mengerjakan perbuatannya dalam keadaan yang terpaksa. Dalam istilah Inggeris, fahaman ni disebut fatalism atau predestination. Perbuatan-perbuatan manusia yang telah ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Okey, secara ringkasnya untuk fahaman ni, manusia, beliau mengatakan bahawa manusia ni dikatakan dipaksa oleh Allah dalam setiap perbuatan dia. Okay, pada umumnya, aliran Jabariyah ni dan pemikiran dia tidak diterimalah dan diakui oleh umat Islam kerana fahaman yang pasif dan juga negatif. Tetapi ini disebabkan mereka memberi tindak balas yang bertentangan dengan kehendak dan tuntutan Islam, terutama dalam hal-hal yang melibatkan tindakan dan perbuatan pemerintah pada masa itu. Seterusnya adalah sejarah Jabariyah. Okey, wujud setelah kejatuhan kerajaan Khulafa'i Rasyidin. Okey, bila mana Sayyidina Ali telah dibunuh, maka yang menggantikan beliau ketika itu adalah anaknya Sayyidina Hasan yang berperwatakan agak lembut, tidak setegas ayahnya lah di dalam peperangan. Okey, kekuatan pihak lawan iaitu Sayyidina Muawiyah yang terlalu kuat terpaksa serahkan, maka Sayyidina Hasan terpaksa menyerahkan pemerintahan tersebut kepada Sayyidina Muawiyah. Maka berakhirlah kerajaan Khulafa'i Rasyidin. Okey, Sayyidina Muawiyah ni membuat satu bentuk kerajaan yang baru yang dinamakan sebagai Kerajaan Umayyah. Okey, antara kerajaan yang agak lama memerintah. Okey, maka telah timbullah satu fahaman iaitu Jabariyah yang meletakkan bahawa manusia ni tidak ada usaha, tidak
ada ikhtiar, 100% yang dikawal oleh Allah SWT, dan buat ini menafikan bahawa usaha daripada hambanya. Ada setengah pendapat yang mengatakan bahawa pada kerajaan Muawiyah ni, Muawiyah sendiri yang mengeluarkan suatu statement, iaitu yang aku buat ini Allah SWT yang tentukan. Jadi apa sahaja yang dibuat, termasuklah daripada benda-benda yang melanggar batasan kemanusiaan, seumpama bukan kehendak sendiri tetapi kehendak Allah SWT. Maka selepas statement ini, maka menularlah fahaman Jabariyah itu. Biodata pengasas, okey, ada dua orang pengasasnya. Yang pertama Jam bin Safwan. Okey, nama panggilan dia Jam bin Safwan. Nama sebenarnya Abu Mahruz Jaham bin Safwan. Okey, yang berasal daripada Khurasan dan menetap atau tinggal di Kufah. Beliau ni juga adalah anak murid kepada Al-Jad bin Dirham. Jam bin Safwan ni telah dibunuh oleh Sim bin Ahwas di Nahawan pada akhir zaman Bani Umayyah. Pendapat beliau mengatakan bahawa manusia ni tidak mampu berbuat apa-apa, tidak berdaya dan tidak mempunyai pilihan. Yang kedua, syurga dan neraka tidak kekal. Yang kekal hanyalah Tuhan. Yang ketiga adalah kalam Tuhan adalah makhluk. Okey. Cara pembawakan Jabariyah yang terlalu melampau. Dan setengah ulama mengatakan pegangan dan fahaman terkeluar daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Setengah ulama juga menghukum bahawa sebagai kufur. Okey, biodata pengasas yang kedua, beliau bernama Al-Husain bin Muhammad Najjar yang memiliki pengikut yang bernama An-Najariyah atau Al-Husainiyah. Diambil sepenuh nama beliau lah. Okey, pendapat beliau, beliau mengatakan Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia ikut adil dalam mengambil peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, tetapi boleh memindahkan makrifat pada mata sehingga dapat melihat Tuhan. Cara pembawakan Jabariyah beliau ni yang pertengahan sahaja. Pertengahan dari cara pemikiran beliau. Okey, ada ulama mengatakan tidak sampai ke tahap kufur. Okey, pada keseluruhannya bukan kita yang menghukum, sebabnya kita tak boleh menghukum orang, tetapi daripada sudut ulama, pegangan mereka itu boleh jatuh kepada akidah yang sesat lah. Daripada sumber atau dalil daripada Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 96 yang bermaksud, dan Allah SWT yang menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat. Maka diorang kata, maka mereka kata yang aku buat ni semua dari Allah. Dalam surah Al-Hadis ayat yang ke-22, Al-Hadis ayat yang ke-22, sesungguhnya tidaklah yang menimpa sesuatu yang menimpa di atas muka bumi dan juga daripada kamu itu melainkan telah termaktub dalam Luh Mahfuz sebelum kamu diciptakan lagi. Okey, maksudnya apa sahaja yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, semuanya Allah SWT telah tentukan di Luh Mahfuz. Kalau seorang tu dia akan berzina, na'udzubillah, benda tu telah tertulis di Luh Mahfuz. Jadi kalau sekiranya dia telah berzina, bukan salah dia, sebab Allah SWT telah tentukan. Yang ni yang dia punya fahaman yang mereka faham tadi. Ni adalah hujah-hujah dia. Okey. Saya buat salah ni bukan kehendak saya, tapi Allah SWT telah tentukan. Okey, tapi kita jangan terus kata dia itu adalah Jabariyah. Okey. Sebabnya ulama kata ada beberapa keadaan. Antaranya kalau seorang tu sebelum daripada terjadinya sesuatu sesuatu benda jahat, secara khususnya dia kata saya nak buat jahat. Bukan saya nak, tapi perbuatan yang saya buat ni nanti Allah SWT yang suruh. Ini boleh jatuh kepada kufur. Sebab apa? Menisbahkan benda yang jahat seumpama menghalalkan benda yang jahat. Tu tak boleh. Tetapi ada kedudukan yang kedua, bila mana seorang itu terjerumus masuk benda yang jahat. Contoh benda yang dia dah buat. Sebab manusia ni kadang-kadang tak boleh kawal nafsunya.
hasutan syaitan, bila mana dia telah buat, dan dia menyesal lah dengan perkara tersebut dan dia taubat. Tapi still ataupun masih dengar suara sumbang yang cakap perkara macam ni, bila mana orang tomah-tomah dia pada masa tu, boleh kalau dia kata aku nak buat apa yang aku buat benda tersebut hakikatnya Allah dah tentukan. Jadi ulama mengatakan tak termasuk daripada Jabariyah, tetapi dalam masa yang sama mesti iktikad bahawa walaupun Allah telah tentukan benda tersebut dalam kehendak Allah, tetapi kita ada ruang untuk berusaha. Ini adalah secara gambaran. Okey, seterusnya kita pergi pada ajaran dia ajar. Yang pertama dan setengah daripada mereka itu iktikad bahawa Allah telah menjadikan segala sesuatu dan tak kala selesai menjadikan istirahatlah dia, maka tiap-tiap sesuatu itu zahir ia pada waktunya, tiada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksudnya dekat sini setengah daripada fahaman golongan Jabariyah tu mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ni menciptakan makhluk, bila mana ciptaan makhluk tu dia akan rehat. Selepas dia menciptakan makhluk tu dia akan rehat dan tak buat dan kerja tersebut, dan makhluk tersebut akan bergerak dengan terjadi mengikut daripada waktu-waktu dia. Contoh macam kita set jam, nak bangun pukul 5.30. Okey, kita dah set jam pukul 5.30. So pukul 5.30 tu dia akan terjadi dengan sendirinya, macam tu. So salah pemikiran macam ni. Iktikad tu adalah kufur. Maksudnya iktikad mereka ni Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan adalah kufur. Ajaran yang kedua, ajaran yang diajar oleh fahaman Jabariyah ni, dan setengah daripada mereka itu iktikad bahawa tiap-tiap orang yang hadir di dalam hati daripada kebaikan atau kejahatan harus mengerjakan kerana yang demikian itu daripada suruhan Allah. Okey. Maksud kat sini adalah apa sahaja lintasan di dalam hati, sama ada baik ataupun buruk, maka benda tersebut perlu dilakukan. Sebabnya kerana mereka mengatakan Allah SWT yang membuat lintasan tersebut dan mengatakan itu adalah arahan daripada Allah SWT. Lintasan dalam hati kita ni manusia tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah SWT. Dalam suatu hadis Nabi SAW menceritakan berkaitan lintasan hati. Apa yang berlaku di dalam hati kita ni, satu sudut Allah Ta'ala mengira sebagai benda yang baik untuk dibagi sebagai pahala. Sekiranya seseorang itu dalam dirinya ada cita-cita ataupun kehendak untuk melakukan benda kebaikan, maka disuruh malaikat untuk mencatat satu. Dan bila mana seseorang itu buat apa yang terlintas daripada benda baik yang nak dibuat tu, maka Allah Ta'ala suruh malaikat tulis 10 kali ganda perkara kebaikan yang mereka buat. Okey, sebaliknya benda jahat terlintas dalam hati tidak akan dicatat, walaupun satu pun perkara tersebut dalam catatan tidak ada. Okey, dan kalau sekiranya orang tersebut buat betul-betul mereka buat, maka akan dicatat hanya satu sahaja perbuatan yang mereka buat. Untuk senang faham, apa sahaja lintasan dalam hati ini bukanlah wahyu, tetapi dikatakan sebagai ilham. Dan setengah daripada mereka itu iktikad apabila sampai lebih martabat kasihnya kepada Allah, iaitu sampai kedudukan yang tinggi, maka gugurlah daripada syarak dan terangkatlah segala ibadat. Okey, dekat sini mereka mengatakan bila mana sampai kedudukan cinta kepada Allah, maka kedudukan tahlifnya digugurkan. Maksudnya tidak perlu buat apa Allah SWT suruh dah. Okey, ini bercanggah sebenarnya. Dalam firman Allah sendiri mengatakan, wahai Muhammad, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kamu mati. Okey, bagaimana Nabi Muhammad pun Allah firmankan, mengatakan, menyuruhnya untuk beribadat, sembah kepada Allah sehingga dia mati. Tetapi kita hanya hamba yang biasa-biasa, yang terlalu banyak dosa, boleh dikatakan
gugurlah daripada syarat dan terangkatlah ibadat. Nampak dekat situ dah sangat bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Seterusnya, dan setengah mereka itu iktikad segala harta dunia itu berkongsi antara segala manusia sebab pusaka dari Adam dan Siti Hawa. Maka barang siapa yang mengambil sesuatu daripadanya, maka itulah tiada harus sebagai seseorang menekannya. Okey. Maka iktikad yang demikian ni kufur, sebabnya menghalalkan mengambil hak orang lain, mencuri, merompak dan sebagainya. Seterusnya adalah dan setengah mereka itu iktikad bahawa tiada sesuatu yang difadukan oleh Allah SWT tu atas segala hambanya jika dikehendaki. Okey, ini adalah iktikad yang kufur juga. Okey. Dan seterusnya, dan setengah mereka iktikad bahawa hamba tiada mukallaf lain selain daripada iman. Okey, ni maksudnya mengatakan bahawa yang penting seorang itu kena jaga iman, jangan jadi kufur. Buat tak buat tu lain cerita lah. Tak perlu dan tak wajib. Nak solat tak perlu. Nak puasa tak perlu. Puasa yang penting jaga iman sahaja. So dekat sini nampak tak iktikad mereka tu kufur tak kufur. So maksudnya dekat sini kufur lah, sebab memang wajib jaga iman, tapi dalam masa yang sama macam dalam Al-Quran kata Allah SWT telah sebut dan beramal dengan amalan yang soleh, dan beramal soleh itu buat benda yang Allah suruh. So perkara yang Allah suruh tu kita kena buat. Solat, puasa kita kena buat, sebab benda tu semua adalah perkara yang Allah suruh. Beramal soleh dengan berbuat benda yang Allah suruh. Okey, fatwa ataupun mufti yang mengatakan bahawa ajaran ini adalah menyeleweng dan sesat. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia mengambil pendekatan wasatiyah. Ia dapat mengelakkan daripada kesesatan. Pendekatan wasatiyah ini dapat mengelakkan daripada kesesatan golongan Jabariyah yang boleh membawa kepada penafian hukum hakam, perintah dan larangan serta dosa dan pahala. Ini kerana apa gunanya perintah dan larangan serta dosa dan pahala jika segala-galanya telah dipaksakan ke atas manusia. Misalnya seorang yang menjadi perompak atau pencuri akan mengatakan bahawa Allah SWT yang telah menentukan dia menjadi pencuri. Begitu juga dengan seorang artis yang berkahwin dan bercerai berulang kali akan mengatakan Allah SWT yang menetapkan nasibnya begitu. Segala keburukan yang berlaku seolah-olah sengaja diserahkan kepada takdir Allah. Sedangkan diri sendiri tidak pernah memuhasabah diri. Okey, yang kedua adalah kelihatan Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam persoalan mengambil posisi pertengahan dalam persoalan Al-Qada dan Al-Qadar. Beliau mengatakan sebahagian perbuatan manusia adalah bebas untuk dilakukan menurut pilihan dan kehendak mereka, manakala sebahagian lagi telah ditetapkan oleh Allah SWT, seperti yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat tersebut lebih menepati keterangan Al-Quran dan hadis yang sahih kerana kedua-dua perbuatan manusia yang dimaksudkan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, Al-Quran Al-Karim, juga Al-Hadis. Okey, dekat sini saya nak membuat kesimpulan, nak menunjukkan bahawa walaupun aliran Jabariyah ni telah lama hilang dari dunia Islam, namun pengaruh dan kesan pemikiran dia masih wujud dan diwarisi serta diterima pakai oleh majoriti umat Islam masa kini, termasuk dekat Malaysia jugalah, tanpa mereka mengetahui dan menyadari bahawa akidah yang mereka anuti itu, khususnya falsafah takdir, iaitu qada dan qadar, akidah Jabariyah. Alhamdulillah, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.